Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan khususnya kepada Dr. Rozita Boyo selaku pensyarah penyelia. Hari ini saya akan membentang refleksi pertengahan praktikum fasa 1. Berikut merupakan senarai kandungan bagi pembentangan saya pada hari ini. Yang pertama merupakan maklumat umum. Saya Nur Akilah Husna binti Yahaya, PISMP BMSK 1, ambilan Jun 2019. Bidang pengajian teras Bahasa Melayu, pensyarah penyelia Dr. Rozita Boyo dan guru pembimbing Puan Faridah binti Hashim. Saya telah menjalankan praktikum di Sekolah Kebangsaan Tampasak, Kinarut, Papar, Sabah. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu yang merangkumi 4 jam 1 minggu bagi tahun 3 Bestari yang terdiri daripada 34 orang murid iaitu 22 lelaki dan 12 perempuan. Seterusnya yang kedua iaitu pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan. Saya memfokuskan 4 aspek iaitu yang pertama teori pembelajaran, yang kedua teknik pengajaran, yang ketiga kemahiran pengajaran dan yang keempat pengurusan bilik darjah. Bagi teori pembelajaran, saya memfokuskan teori hoka-hoki dan teori kecerdasan pelbagai. Baiklah, teori hoka-hoki menurut Herman 1991 menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional seseorang individu. Bagi teori kecerdasan pelbagai, menurut Gardner 1999, kecerdasan boleh didefinisikan sebagai potensi untuk memproses informasi yang boleh digiatkan dalam sesuatu budaya dan menyelesaikan masalah serta membentuk produk yang dinilai oleh sesuatu budaya. Bagi teori hoka-hoki dari sudut kinestetik, kebolehan membuat hands-on respon kepada tugasan fizikal. Sebagai contoh, saya telah menjalankan aktiviti membaca label pada bungkusan makanan. Aktiviti ini memerlukan murid memilih sebarang bungkusan makanan mengikut kehendak mereka, lalu mengenal pasti dan membaca label-label pada bungkusan makanan tersebut. Baiklah, seterusnya teori kecerdasan pelbagai dari sudut verbal linguistik, iaitu suka berbahasa, kebolehan proses melalui bacaan, pertuturan, menulis, memberitahu. Sebagai contoh, saya telah menjalankan aktiviti berdialog, membaca teks cerita, menulis dan mengedit teks. Berikut merupakan hasil kerja murid-murid bagi penulisan mengedit teks serta rakaman suara berdialog. Seterusnya teknik pengajaran. Bagi pendekatan, saya telah menggunakan pendekatan induktif, didaktif, elektik dan komunikatif. Saya memilih pendekatan-pendekatan tersebut bersesuaian dengan tajuk dan aktiviti pembelajaran yang saya jalankan, sama ada untuk memfokuskan dari spesifik ke umum atau umum kepada spesifik. Bagi strategi pula, saya telah menggunakan strategi berpusatkan guru, berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Seterusnya, bagi kaedah dalam teknik pengajaran, saya telah mengaplikasikan kaedah terjemahan, binaan, ajuk hafaz, audiolingual dan komunikatif. Bagi kaedah terjemahan dan binaan, saya memfokuskan bagi kemahiran menulis dan aspek tata bahasa. Manakala bagi ajuk hafaz, audiolingual dan komunikatif, saya mengaplikasikannya bagi kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca serta aspek seni bahasa. Bagi teknik pengajaran pula, saya telah mengaplikasikan 5 teknik iaitu bercerita, berdialog, simulasi, soal jawab dan permainan bahasa. Contoh aktiviti berdialog yang telah saya jalankan iaitu aktiviti yang memerlukan murid-murid merakam audio berdialog menggunakan bahasa istana berpandukan teks yang disediakan secara berpasangan dengan ahli keluarga. Bagi teknik simulasi pula, dalam salah satu aktiviti pembelajaran, saya telah menunjukkan simulasi sendiri bagaimana pergerakan asas kuda-kuda dalam pencaksilat. Bagi permainan bahasa pula, saya telah menggunakan aplikasi WordWall. Seterusnya, bagi kemahiran pengajaran, saya telah memfokuskan 3 kemahiran iaitu kemahiran seindaksi, kemahiran penggunaan bahan sumber dan kemahiran pengukuhan. Kemahiran seindaksi yang berkait dengan tajuk pembelajaran dan menarik perhatian murid dengan menyelipkan unsur animasi seperti Upin Ipin, Boboiboy dan lain-lain. Bagi kemahiran penggunaan bahan sumber, saya menggunakan bahan sumber bungkusan makanan dalam aktiviti kemahiran membaca label. Seterusnya, kemahiran pengukuhan. Dalam kemahiran pengukuhan, saya memberikan respon yang aktif dan mesra dengan menyebut nama setiap murid
untuk mengucapkan tahniah apabila mereka menyelesaikan tugasan. Yang kedua, saya menyediakan sijil anugerah mingguan di mana setiap minggu akan diberikan 5 sijil yang merangkumi 2 sijil anugerah murid terbaik melakukan aktiviti PDPR, manakala 3 anugerah lagi merangkumi anugerah murid paling bersemangat, anugerah kesungguhan terbaik murid dan anugerah murid respon paling aktif. Seterusnya, saya juga menyediakan gift box surprise untuk dihantar ke rumah murid-murid. Baiklah, seterusnya pengurusan bilik darjah, iaitu strategi membina hubungan guru dan murid. Pihak sekolah telah memberi saya tempoh 1 minggu pada awal praktikum sebagai tempoh persediaan. Saya telah memanfaatkan tempoh 1 minggu tersebut untuk mencari maklumat dan mengenali latar belakang murid-murid yang akan saya ajar. Saya juga telah menghantar video rakaman Mari Kita Perkenalan untuk bertukar gambar dan mengenali murid-murid. Seterusnya, bagi pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperoleh, saya telah dapat teroka pelbagai teknologi maklumat dan komunikasi. Sebagai contoh, Live Worksheet, Google Earth, WordWall, Canva, Google Site dan Survey Sparrow. Berikutnya, perancangan PDPR atas talian. Yang pertama, kita perlu tentukan sama ada segerak ataupun tidak segerak. Seterusnya, merangka rancangan pengajaran harian RPH. Seterusnya, menyediakan video rakaman pengajaran. Melaksanakan pengajaran menerusi Telegram. Dan yang terakhir, menyemak dan memberi penilaian kepada murid. Selain itu, pengetahuan baharu yang saya telah peroleh iaitu kawalan kelas secara maya bagi mewujudkan kelas kondusif. Dan yang terakhir, sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah secara dalam talian iaitu SPDPR. Pengetahuan baharu yang dapat saya peroleh juga iaitu menulis jurnal dengan menganalisis isu yang ditekankan pada setiap minggu pengajaran. Contoh kategori jurnal yang telah dapat saya kenal pasti seperti komunikasi, pengurusan bilik darjah, pengetahuan tentang mata pelajaran, pengurusan bilik darjah, penilaian dan juga co-curriculum. Seterusnya iaitu menulis refleksi pengajaran. Melalui penulisan refleksi pengajaran ini, saya dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam pengajaran yang saya laksanakan. Oleh itu, melalui refleksi tersebut, saya juga dapat merancang dengan lebih teliti penambahbaikan yang dapat saya lakukan sewaktu sesi pengajaran yang akan datang. Seterusnya, cara menanda jawapan murid. Saya dapat mengetahui cara menanda jawapan murid mengikut sistem pemarkahan yang betul. Guru pembimbing saya, Puan Faridah, sering memberi tunjuk ajar bagaimana untuk mengenal pasti jawapan murid yang tepat, kurang memuaskan dan sebagainya. Hal ini kerana saya mengalami kesulitan terutamanya untuk menanda jawapan pemahaman ataupun penulisan panjang murid-murid yang terdiri daripada pelbagai jawapan. Sebagai contoh, saya pernah mengajar soalan bertumpu dan juga soalan bercapah. Bagi soalan bertumpu, tidak mempunyai sebarang masalah untuk saya menanda jawapan murid kerana soalan bertumpu memerlukan jawapan yang tepat, spesifik. Manakala bagi soalan bercapah mengandungi banyak pilihan jawapan yang telah membuatkan saya agak keliru bagaimana untuk mengenal pasti jawapan murid yang tepat dan kurang memuaskan. Oleh itu, guru pembimbing Puan Faridah sering memberi tunjuk ajar bagaimana hendak menanda kerja murid mengikut sistem pemarkahan yang betul. Seterusnya, pentaksiran bilik darjah iaitu menilai tahap penguasaan murid berdasarkan kemahiran yang diajar. Sebagai contoh, bagi kemahiran membaca, saya dapat mengenal pasti tahap penguasaan bagi murid yang saya ajar iaitu sama ada sangat lancar membaca, kurang memuaskan dan lemah. Bagi kategori lemah, terdapat beberapa orang murid yang mengalami kesulitan dalam menyebut huruf R dan L. Melalui pentaksiran ini membolehkan saya menilai tahap penguasaan mereka dan merancang pengajaran yang bersesuaian untuk mereka. Baiklah, bagi ilmu dan binaan inovasi yang dihasilkan, yang pertama, isu inovasi iaitu pengalaman pembelajaran luar bilik darjah PLBD murid terbatas, penyataan masalah, imajinasi murid terhad, pengetahuan dan kemahiran murid terbatas, pembelajaran kurang progresif. Langkah atau tindakan yang saya ambil iaitu dengan mengadakan lawatan secara online menggunakan aplikasi Google Earth, iaitu saya telah menjalankan lawatan secara online ke Istana Negara dan Bandar Hilir Melaka. Manakala kesan yang dapat saya kenal pasti iaitu
mengembangkan potensi murid, pengetahuan dan kemahiran berfikir murid lebih luas serta respon murid lebih aktif. Selain itu, isu inovasi yang kedua ialah murid kurang berminat membaca teks panjang. Penyertaan masalah, murid tidak minat membaca teks. Tahap penguasaan membaca lemah, murid tidak aktif aktiviti membaca. Tindakan susulan yang saya ambil dengan mengubah suai teks panjang dalam bentuk poster dan menyelitkan unsur animasi yang menarik dan memastikan maklumat ringkas serta padat sekaligus menepati objektif pembelajaran. Kesan yang telah saya kenal pasti, murid lebih aktif dan bersemangat, murid lebih tertarik dan berminat untuk membaca serta kemahiran membaca murid meningkat. Selain itu, bagi inovasi tambahan, saya telah menghasilkan filter Instagram berlatar belakangkan pentas bagi aktiviti pertandingan berpantun 3 bestari dalam kemahiran membaca pantun. Aktiviti ini memerlukan murid-murid merakam membaca pantun yang telah disediakan menggunakan intonasi yang betul berlatar belakangkan filter Instagram tersebut. Saya mencipta filter Instagram ini menggunakan aplikasi Spark AR. Kesan daripada inovasi yang telah dihasilkan, respon murid sangat aktif dan teruja menggunakan filter tersebut. Sebagai galakan kepada murid yang berjaya membaca pantun menggunakan filter tersebut, saya menyediakan anugerah khas khusus buat mereka. Yang terakhir iaitu komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar. Saya fokuskan kepada pendidikan norma baharu, iaitu sistem pendidikan baharu yang memerlukan saya untuk mahir penyediaan bahan pengajaran yang berbeza. Seterusnya, hubungan sosial. Saya tidak pernah berjumpa warga sekolah secara bersemuka dengan mereka. Tindakan susulan yang saya ambil sentiasa meminta tunjuk ajar daripada pensyarah, guru pembimbing serta senior. Meskipun terdapat pelbagai halangan dan cabaran dalam melaksanakan aktiviti secara PDPR, namun bagi saya itu bukanlah satu alasan untuk mengambil mudah dalam memikul tanggungjawab dan amanah sebagai seorang pendidik. Sebelum saya akhiri pembentangan pada hari ini, saya tinggalkan dengan kata-kata Imam Al-Ghazali. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Sekian, terima kasih.